Bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kali ini kita akan membincangkan segmen yang cukup menarik untuk kita menyelami pengorbanan dan juga perjuangan para frontliner kita dalam mendepani cabaran pasca pandemik COVID-19. Dan kita sedia maklum sekarang ini sudah hampir 1 tahun kita mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini. Namun para frontliner kita, petugas kesihatan, petugas Barisan Harapan kita masih lagi berjuang, tidak pernah kenal erti putus asa untuk memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan kita rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Topik kita pada hari ini, wira-wira frontliner cekal berjuang, dan juga saya ingin memperkenalkan tetamu yang namanya lebih kurang macam nama saya, iaitu Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim, Koordinator Imarat Task Force COVID-19. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Baik Doktor, kita hari ini berbincang mengenai pengorbanan dan perjuangan frontliner. Mungkin untuk permulaan ini Doktor boleh terangkan apa antara pengalaman Doktor sepanjang hampir 1 tahun ini mendepani cabaran pandemik COVID-19. Baik, terima kasih Munawar. Pertama kali saya ingin sampaikanlah bahawa Imarat ni sudah involved dalam relief ni sejak 16 Mac tahun lepas. Dan sudah hampir setahun. Kami ini adalah Persatuan Perubatan Islam Malaysia, bantuan iaitu Relief Wing untuk Imam, Persatuan Perubatan Islam Malaysia. Dan apa yang kami lakukan adalah kami komplement sahabat-sahabat kami di Kementerian Kesihatan dengan membantu mereka dari sudut, for example ketika COVID ini membantu dari sudut manpower. So kita bantu di saringan daripada Sabah sampai ke ketika ini di Selangor, dan kita koordinasi bersama CPRC dan tentunya di lokaliti itu bersama pejabat kesihatan daerah. Dan kemudian kami bantu komplement juga dari sudut pemberian bantuan perubatan seperti peralatan perubatan. Dan juga of course awal dulu banyak diperlukan PPE, dan itu antara yang apa yang kami telah bantu dan akan terus membantulah. Dan seperti kita tahu saat ini memang sangat-sangat kritikal, dan sampai telah diumumkan PKP dan darurat. Jadi tugasan kami sebagai NGO ini lebih diperlukan, dan ada yang rasa memang amat suka sahabat-sahabat kami di lapangan dan di hospital semua. Memang kami dengarlah luahan mereka, dan pada ketika ini saya sering beritahu, dan terutama kami NGO ni kita tak boleh sedih, kita tak boleh down. Waktu inilah kita rise to the occasion. Waktu inilah kita kena betul-betul bantu sahabat kita. Baik, Doktor, kita sedia maklum juga Doktor juga terlibat sebagai koordinator untuk membantu gelombang ketiga, iaitu ketika negeri Sabah menghadapi gelombang COVID-19 yang agak tinggi sejak dari tahun lepas. Dan mungkin Doktor boleh kemukakan apa antara cabaran yang dihadapi oleh rakan-rakan petugas kesihatan di negeri Sabah ketika itu. Baik. Waktu itu bulan Oktober yang kami mula membantu, dan sebenarnya sebelum itu lagi tim kami sudah ada di sana. Buat pengetahuan, tim Imarat ni semua volunteers, dan even kami ni dari management exco semua ni semua volunteers. Jadi di Sabah pun ada sahabat-sahabat kami di sana. Memang kalau kita tahu di Sabah ini daripada sudut asas dia pun kapasiti kesihatan dia memang agak sukarlah di sana. Dan oleh itu bila pandemik ni datang lagi mencabarlah. Jadi di Sabah kami mula dengan memberi bantuan perubatan, peralatan perubatan seperti ultrasound dan peralatan perubatan di hospital. Dan memang cabarannya sangat-sangat mencabar. Tim kami hantar first team bulan Oktober untuk membantu saringan di Semporna. Ketika itu kenapa Semporna? Semporna ketika itu hanya adalah antara yang paling tinggi lah, daerah paling tinggi yang mempunyai kes aktif. Jadi kami membantu bekerjasama dengan pejabat kesihatan daerah Semporna. Dan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah jugalah kerana memberi kebenaran untuk kami membantu. Dan kalau di Sabah tu sangat mencabar sebab di sana dari segi sudut logistik lah, kena pergi di pulau, and then selepas buat saringan tu macam mana kita hendak pujuk mereka untuk ke hospital untuk
diadmit ke hospital. So itu antara cabaran-cabaran. Dan bila ke pulau ni pula sampai ada satu ketika tu bot tak boleh lalu lah. Jadi ada kami punya sukarelawan kena turun bawah, kena tolak bot sampai ke pulau. Dan sampai ke sana pula nak engage dengan komuniti tu satu lagi lah. So itu antara cabaran-cabaran yang biasa kita hadapi. Dan ketika misi, memang misi kita adalah untuk membuat saringan ketika itu, for example. Dan apa yang secara keseluruhan adalah untuk menambah kapasiti kesihatan lah di situ. So itu antara cabaran di Sabah. Dan sekarang ini memang kami kebanyakannya fokus di Selangor lah. Terutama di Klang. Sebab Klang ketika ini mempunyai kes aktif tertinggi di Malaysia, daerah Klang, sebanyak 4,000 lebih. So kami bekerjasama dengan Selangor Task Force Kerajaan Negeri dan juga bersama NGO-NGO lain untuk membuat saringan di sekitar Kelang dan untuk tentunya bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Kelang. Baik Doktor, selain membantu dalam membuat proses saringan COVID-19 di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, saya difahamkan juga Doktor turut terlibat dalam proses membantu masyarakat yang terjejas akibat banjir. Betul. Jadi buat pertama kalinya sejak kami respon banjir sejak 2014, hampir setiap tahun Imarat membantu. Tapi tahun ini memang kita punya hashtag pun selalunya Imarat Flood Relief. Ini Imarat Flood plus COVID Relief. Sebab dua kali disaster kan. Cuma ketika beberapa minggu lepas, tim kami respon di banjir tentunya di Pahang lah paling teruk. Dan di Pahang tu kami hantar 3 tim. Dua tim di Maran dan kemudian mereka ke Chenor dan 1 tim di Temerloh. Jadi tim kami ketika itu membantu ketika betul-betul fasa kecemasan dan cabaran dia pada ketika COVID ni adalah untuk memberi bantuan perubatan dengan SOP dan dengan cabaran-cabaran untuk supaya mereka di pusat pemindahan pun tak mematuhi SOP. So even kali ini pun sudah ada garis panduan daripada NADMA untuk NGO-NGO seperti kita liaise dengan PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana, dan kemudian Pejabat Kesihatan Daerah. Dan selepas itu kami sendiri, sebab ramai tim kami yang perlu yang dari red zone daripada KL. So kami sendiri perlu buat swab tiket antigen sebelum masuk ke Pahang. So itu antara cabaran dan memang kita harapkan ketika ini pun banyak NGO yang bantu. Cuma kita sangat-sangat harapkan semua NGO termasuk NGO kami yang kita harus patuh SOP sebab dengan niat kita nak membantu, kita harap tidaklah menyebarkan COVID juga. Baik Doktor, kita ingin melihat situasi semasa sekarang ini mengikut unjuran yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Pertambahan 4 digit saban hari dijangka boleh mencecah 5,000 kes pada minggu kedua April dan melonjak 8,000 kes bagi minggu keempat bulan Mei. Tapi sekarang ini bulan Januari kita dah mencecah 4,000 kes setakat semalam. Jadi pandangan Doktor sendiri terhadap peningkatan kes harian baharu dalam negara kita ketika ini? Ya, nombor satu kita kena faham peningkatan ini memang dia selari dengan kegiatan KKM untuk membuat lebih banyak saringan. Bukan KKM saja, pihak selain daripada itu ada saringan di industri oleh pihak Perkeso. Dan sebab itu peningkatan ini kita kena tengok bukan saja absolute numbers ataupun number case itu, tapi juga kita kena tengok positivity rate ataupun kadar positif. So contohnya kalau kita screen 1,000 orang, 100 orang yang positif, so itu 10%. Compare dengan kita screen 10,000 dan kita dapat kes 100 yang positif, so itu 1%. So peningkatan tu yang lebih penting bagi yang untuk mengetahui severity ataupun teruknya ini adalah kita tengok positive rate. Kalau kadar positif tu 10% itu memang tinggilah yang kita boleh sampaikan. Kalau 1%, ia masih absolute number 100, tetapi dia punya kadar positif tu 1%. Maksudnya kita screen lagi ramai, sebab tu kita akan dapat lebih ramai.
Jadi itu antara faktor, antara yang kita kena tengok saja. Bukan, kita memang expect akan tinggi sebab kita buat lebih banyak kegiatan saringan. Dan kita ini rasa semua sudah sedia maklum, kita masuk fasa mitigasi lah. Maksud dia kategori 1, 2 pihak KKM sudah sarankan untuk dimonitor di rumah, mereka supaya dimonitor rumah supaya kapasiti yang ada di hospital tu dapat diutamakan untuk mereka kategori 3 hingga ke 5 dan juga yang berisiko tinggi. So tapi saringan memang tetap diteruskan dan oleh itu memang kita akan nampak nombor-nombor ni akan meningkat, tetapi ia menunjukkan kita lebih banyak membuat saringan, which is sebenarnya bagus sebab bila kita buat saringan kita isolate mereka, so itu yang kita nak kawal. Itu yang perlu kita fahami sekarang ini, dan saya ingin memetik pernyataan daripada teks perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Frontliners kita semakin penat dan kesihatan awam negara semakin tenat. Dan pada ketika ini fasiliti kesihatan Malaysia KKM sudah tidak mampu untuk menampung peningkatan sehingga 2,000 kes setiap hari. Our healthcare system is at breaking point. Mungkin doktor boleh terangkan situasi ataupun tekanan bebanan kerja petugas-petugas kesihatan pada ketika ini, doktor, bagaimana? Okey, baik. Saya boleh gambar, beri contoh ketika kami bantu waktu ini di Kelang lah. Dan di Kelang kita bantu dari sudut memberi manpower, manpower resources untuk membantu mereka untuk membuat saringan. So di Kelang memang amat-amat terlalu banyak tempat yang berisiko. Jadi saringan tu memang perlu lebih banyak dilakukan. So itu memang satu dari segi manpower je, sebab kita kena faham ketika ini servis untuk kesihatan yang bukan COVID perlu juga diteruskan. Mereka yang ada darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, so itu perlu diteruskan. Dalam masa yang sama tambah juga burden ataupun tekanan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan untuk membendung COVID juga. So sebab itu memang penambahan tu bergada-gada lah. Dan pada ketika ini selepas buat saringan pula mereka kena uruskan untuk pesakit COVID ini masuk di hospital apa semua. Jadi yang tu pun kita tahu DG kita Tan Sri Dato' Nur Hisham pun ada maklumkan memang ada masalah logistik sebab terlampau ramai, sampai kalau ramai sangat sampai kena bawa bas. So terlampau banyak kes-kes untuk disiasat, terlampau banyak admission perlu dilakukan, dan di hospital kalau sebelum ini banyak kategori 1, 2, tapi ketika ini ketiga ke atas, sehingga ICU pun hampir penuh, katil pun semua hampir penuh. Dan MAIPS, walaupun MAIPS tu 1,000 kapasiti, itu pun sudah meningkatlah banyak, dah 50-60% dah penuh. Jadi nak menggambarkan betapa dan betapa teruklah, dan memang of course kita punya sahabat-sahabat frontliner ni memang makin penatlah dari hari ke hari. Baik, doktor. Sekarang ini sebelum kita mengakhiri segmen ini, mungkin doktor boleh berikan kata-kata semangat motivasi kepada rakan-rakan frontliner kita yang sekarang ini masih lagi berjuang untuk mengawal penularan pandemik COVID-19 ini, doktor. Baik. Buat sahabat-sahabat kami di lapangan, ada di hospital ataupun di klinik kesihatan, di pejabat kesihatan daerah, di makmal-makmal, dan buat sahabat-sahabat NGO semua, insya-Allah ini kita pasti menang, insya-Allah. Kita akan lalui bersama. We are in this together, dan we got your backs, insya-Allah. We have to be strong. Kita jaga kita, insya-Allah. Kita jaga kita, itulah dia antara pernyataan yang cukup utuh yang sering kita wawarkan dari dahulu sehingga kini. Dan kepada seluruh masyarakat Malaysia, kita seharusnya menghargai pengorbanan dan juga perjuangan para frontliner kita, khususnya petugas kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Semoga mereka terus kuat, terus cekal dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ni, insya-Allah. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim, Koordinator Imarit Task Force COVID-19, atas perkongsian yang cukup menarik sekali. Dan kita harapkan semoga kita dapat memenangi pandemik COVID-19 ini, insya-Allah.